Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 99. Petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wasalisuha satru rajulin walau sabiyan wa amatin walau mukatabatan wa umma waladin walau mukatabatan wa umma waladin, bukan wa umma waladin, atau pada mukatabatan. Ma baina surratin wa rukbatin lahuma walau khalian fi zulmatin. Ditulis atas ukso tu syarat solat yang ketiga, menutup bahagian badan mulai pusat hingga lutut bagi laki-laki sekalipun kanak-kanak, dan wanita budak dan wanita budak. Apa wanita budak? Wa amatin, hamba perempuan. Budak lah, dia panggil budak, hamba. Wanita budak yang ni apa? Hamba perempuan. Dia hamba, dia panggil budak. Sekalipun mukatab, hamba mukatab, hamba yang diangkat kitabah oleh penghulu dia. Kalau kamu dapat bayar duit begian-begian, maka kamu merdeka. Atau budak ummu walad, hamba ummu walad, yang mana hamba ni penghulu pakai boleh anak, dia panggil hamba ummu walad. Sekalipun menyepi di tempat kegelapan. Ini terjemahan dia, payah sikit kadang-kadang. Syarat solat yang ketiga, wasalisuha, dan syarat solat yang ketiga, wasalisuha aisalisu syurutis solat, dan syarat solat yang ketiga. Yang kedua, yang pertama timbul-timbul, yang ketiga. Yang kedua nak timbul yang ketiga, kena ada yang kedua, kena ada yang pertama. Mana yang kedua, mana yang pertama? Yang ketiga ni muka surat 99. Yang kedua
muka surat 70. Wasaniha taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin. Tu surat 70. Wasaniha ay wasani syurutis salah. Yang kedua daripada syarat-syarat sembahyang, suci badan dan pakaian dan tempat daripada najis yang tidak dimaafkan padanya. Itu yang kedua. Yang pertama yang pertama muka surat 17. Ada tak? Yang pertama muka surat 17. Dah. Yang pertama muka surat 17. Mana yang pertama? Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Surat 17. Oh, ni apa ni? Orang dah undur balik tu apa? Apa betul? Undur balik ya? Orang jenis perkataan tu putih sikit lah. Anda dah sebut. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Surat 17. Tajuk dia apa? Syurutus salati khamsatun. Tu tajuk dia. Surat 17. Syurutus salati khamsatun. Bermula syarat solat ialah lima syarat sah solat. Ahaduha, pertamanya taharatun an hadasin wa janabatin, suci daripada hadas kecil dan suci daripada janabah hadas besar. Yang pertama. Yang kedua surat 70 tu lah. Yang ketiga ni surat 99. Yang keempat, yang kelima dekat je lah. Yang keempat muka surat 102 wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin. Surat 102 dekat je. Syarat yang kelima muka surat 108 wa khamisuha istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Tu dekat je. Dalam kitab Fathul Mu'in ni dia tidak ada tajuk taharah. Itu kita maklum. Dalam kitab Fathul Mu'in dia tidak ada tajuk taharah. Dia mulai tajuk di muka surat 9. Tahun bila pun tak tahulah. Di muka surat 9. Ada orang catat dah hak mula-mula baca kitab Fathul Mu'in. Ada siapa? Hak mula-mula kitab Fathul Mu'in. Hak di musak 1 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad tu. Ada? Tak kata buat apa? Satu bulan 12. 1 bulan 12 2016. 2016 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, 8 tahun baru. 8 tahun baru. InsyaAllah lah dah habis kitab. Suka dah habis kitab. 8 tahun. Jadi di muka surat 9 tu dimulai bicara babus solat. Bab solat. Dia tidak ada tajuk taharah. Ini saya biasa peringat. Dan kitab Fathul Mu'in, satu lagi dan kitab Hidayatus Sibyan.
Kitab lain pun ada ni. Kalau kitab yang saya mengajar. Ni Fathul Mu'in 1, Hidayatus Subyaan 1. Dia tidak ada babut taharah, tidak ada. Dia ada babus solah. Pernah datangkan syarat solat ada 5. Syarat solat yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nak suci dah hadas kecil, berwudu. Nak suci hadas kecil, berwudu. Apabila bicara bab wudu, apa kau syarat wudu? Syarat wudu, air mutlak. Syarat wudu kena berlari air atas anggota yang dibasuh. Syarat wudu, dia ada 5 syarat wudu. Pernah boleh pergi kepada fardu wudu, sunat wudu, perkara membatalkan wudu. Ni pada ni. Jadi bermula daripada muka surat 17 sampai muka surat 99 yang kita baca tadi, itulah tajuk taharah. Itulah tajuk taharah. Yang kita baca tadinya, syarat solat yang ketiga, itu bukan tajuk taharah. Tajuk taharah, syarat yang pertama, syarat yang kedua, itu tajuk taharah. Tajuk taharah, suci daripada hadas, suci dari najis. Jadi suci daripada hadas ni lah. Hadas kecil, berwudu. Hadas besar, mandi wajib. Syarat berwudu, air mutlak. Dia bicara air mutlak, yang bukan air mustakmal, yang bukan air mutaghayyir, yang bukan air mutanajis. Bicara bab air. Jadi apa tajuk tu? Tajuk taharah. Itu dia tajuk taharah. Lepas tu pergi pada bicara wudu, fardu wudu, sunat wudu, bukan membatalkan wudu. Kemudian bicara bab tayamum. Kemudian bicara bab suci daripada hadas besar, mandi wajib. Perkara yang menyebabkan wajib, mewajibkan mandi. Fardu mandi wajib. Perkara sunat tika mandi wajib. Kemudian suci badan, pakaian, tempat dan najis tidak dimaafkan. Didatangkan apa di barang-barang yang dihukumkan najis. Kemudian ceritakan macam mana cara menyucikan najis. Panjang. Habis bab najis, masuk bab istinja. Habis taharah, baru masuk syarat yang ketiga. Baru masuk syarat yang ketiga. Ini susunan dan kitab Fathul Mu'in kita. Jadi selesai bicara berkaitan dengan bab taharah. Tapi kenapa tidak didatangkan bab taharah? Sebab taharah adalah tajuk semayang. Tapi kebanyakan kitab, sama ada ulama mutaqaddimun, ulama terdahulu, kitab ulama mutaakhirun, ulama kemudian, diasingkan antara tajuk taharah dengan tajuk solat. Diasingkan. Sebab tajuk taharah ni terlampau panjang, jadi diasingkan. Diasingkan ni kadang-kadang orang faham, saya nak belajar solat, bukan nak belajar bab air, bukan nak belajar bab wudu, bukan nak belajar bab tayamum, bukan nak belajar bab mandi wajib, bukan nak belajar bab najis, bab basuh najis. Pada itulah belajar bab semayang. Sebab itu bicara bab syarat utama untuk sah solat. Sebab apabila diasingkan, taharah lain, solat lain, saum puasa lain, zakah lain, haji umrah lain. Tapi betul, solat dengan puasa memang lain. Puasa dengan haji, puasa dengan zakat memang lain. Zakat dengan haji umrah memang lain. Jadi orang faham taharah dengan semayang tajuk lain. Pada ni Fathul Mu'in tak ada. Di bawah tajuk solat tu lah bicara bab syarat sah solat, suci daripada hadas, suci najis. Itulah bicara bab taharah. Tapi panjang lah. Panjang tak panjang sampai 99. Mana? 8 tahun. Panjang tau, 8 tahun. 8 tahun. Itu bab taharah. Sebab kita lepas isyak 40 minit je tau. Lepas jadi 8 tahun tu. Tapi okey dah tu. Panjangnya bicara bab taharah.
Dahulu bicara bab semayang, bicara bab syarat wajib semayang, berkaitan dengan muka surat sebelah, berkaitan dengan orang yang meninggalkan sembahyang, macam mana dengan qada dia. Ni berasa nak baca ni. Tengok berasa nak baca. Nantilah insya-Allah hari Isnin saya baca kitab Wisyahul Afrah, berbetulan bicara berkaitan dengan orang yang meninggalkan sembahyang yang tiada uzur, wajib qada dengan bersegera. Di situ saya akan bicara panjang. Tapi dalam kitab Fatwa ini kita comel. Dalam kitab Fatwa ini kita comel. Di muka surat sebelah. Di surat sebelah. Atas tu wa yubadiru man marra. Hak tu saya baca terjemahan dia, bukan terjemahan hak Indonesia payah. Saya baca terjemahan wa yubadiru, dan bersegera oleh mereka yang terdahulu. Mana? Orang Islam yang baligh, yang berakal, dengan qada sembahyang luput. Segera ni wujuban, mubadaratan wajibatan. Mana apa? Bersegera yang wajib. Wajib qada bersegera. Jika luput ia orang yang Islam, yang mukallaf tadi, dengan tiada uzur. Kalau tertinggal solat yang tak ada uzur, bukan tertidur, bukan terlupa dengan sengaja, wajib qada segera. Hukum dia wajib qada segera. Diulang balik tafriq dia, falyalzamuhul qada'u fawran, ulang pula. Maka wajib akannya oleh qada dengan bersegera. Berkata guru kami Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan yang zahir di sisi aku akan bahawasanya wajib akannya menggunakan sekalian masanya lil qada, bagi qada, ma ada melainkan barang yang berhajah bagi memalik akannya pada barang tak dapat tidak daripadanya. Tu je. Untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk qada hajah, untuk bekerja cari nafkah keluarga, untuk menunaikan kewajipan yang lain, untuk nenek khidmat pada ibu bapa yang hukumnya wajib. Tu saja. Wajib menggunakan sekalian masa. Wa annahu yahrumu 'ala at-tatawwu', dan bahawasanya haram atasnya oleh amal-amal yang sunat. Ni Fathul Mu'in kita. Dan bahawasanya wa annahu yahrumu 'ala at-tatawwu', dan bahawasanya haram atasnya oleh amal-amal yang sunat. Sama ada sembahyang sunat, sama ada baca Quran. Haram melakukan amal sunat dengan meninggalkan kewajipan bersegera qada. Sebab dia wajib menggunakan sekalian masa. Ini pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad. Pandangan yang dhaif, pandangan kedua, wajib qada bersegera sunat. Apa dia bersegera sunat? Dia tinggal qada yang bersegera sunat tadi, dia nak buat amal sunat, hukumnya makruh, tidak haram. Hatilah. Tapi kitab ni kata macam mana? Wa annahu yahrumu 'ala at-tatawwu'. Nanti saya akan bicara Isnin. Dan di antara kitab yang saya akan fotostick mungkin yang bertemu inilah juga. Tengok kitab molek. Tengok kitab molek. Bukan berbetulan dengan Ramadan ni. Ustaz Sengeleng nak tuju dengan tarawih kali ni. Dah berbetulan dengan hari Isnin tu. Hak kitab Wisyah di masjid dia yang burung. Tu betul hari Isnin. Tapi orang kata lagi kan, ustaz ni dekat-dekat dengan tarawih, dia buat dah tu. Buat tak mai hormat tarawih tu. Siapa nak tarawih? Saya nak tarawih. Mayanglah tarawih. Tapi saya qada banyak. Awak qada banyak nak tarawih. Tok mu. Ana gitu. Nak orang panggil apa? Orang panggil apa? Tonyoh dah iya.
Oh, nak semayang terawih, qada hutang banyak. Susah qada dulu. Tak apalah ustaz, nanti habis Ramadan saya qada semula. Oh, panjang umurmu deh. Mu tahu mu lama mati. Gitu. Tahu lama mati. Nah, kalau sini macam mana? Wa annahu yahrumu al-tatum haram. Tapi sebut haram ni jangan potong butik tau. Maki dia orang lah, orang mengajar ni. Ustaz apa gitu tu haram, orang buat amal ibadat pun haram. Tu dah faham lah, tu kena bicara kenapa haram. Tu kena bicara panjang lah. Oh, nak semai sunat. Di antara ibadah, rupa ibadah yang diperdaya oleh syaitan adalah mereka buat perkara yang kurang, meninggalkan perkara yang lebih. Hak wajib ditinggal, dia buat hak kurang, hak sunat. Nanti lepas terawih saya semai kodok lah. Sedang terawih tak boleh kodok ke? Nanti apa awak? Nama awak tercatat di pintu neraka tu. Satu solat ditinggalkan, nama tercatat di pintu neraka. Sekarang ni nak kodok, nak padam waktu lah, nak padam waktu. Nak padam hak nama tercatat di pintu neraka tu. Sebab kodok ni rukun taubah. Oh, ingat ke semai sunat terawih tu boleh padam nama tercatat di pintu neraka kerana tinggal fardu semayang? Tu kata, tapi orang ni kena belajar. Hak benda gini, hukum gini tak boleh cakap dengan orang tak belajar. Orang tak belajar dia jadi macam bengong jadi. Pelik sungguhlah kita nak terawih. Pelik. Ini orang tak belajar. Orang belajar dia faham. Dosa besarnya tinggal semaya, nama tercatat di neraka, nak bayar hutang segeralah. Ada ni. Tambahan pula satu rakaat qada sama dengan tarawih 70 rakaat. Nak mana? Tapi nanti saya buatlah qada lepas tarawih. Tengah tarawih tu buat qada salah ke? Dok nanti dok. Orang gini ni dia tak kena dosa. Dia tak kena dosa tinggal semayang tu. Satu waktu dia tinggal tu dosa besar mana? Satu solat ditinggal tu dosa besar mana, dia tak faham. Dia anggap dosa ni macam kecil-kecil je. Satu solat ditinggalkan, kalau mazhab Hambali bukan dosa murtad terus. Satu solat ditinggalkan dosa yang amat besar. Satu solat. Ada ni. Lepas tu solat ni banyak. Lepas tu dengan dosa yang banyak tu nak bertabah, nak bayar hutang balik, hidup bincang dengan semai sunat. Ni kalau kita kena cakap seumpama ni dengan orang yang berilmu. Kalau orang tak berilmu, dia akan timbul macam-macam pandangan negatif dia. Dia akan tolak betul-betul. Kenapa tak belajar dengan Ustaz Awang? Ustaz Awang suruh semai kodok. Dia tak beri kita semai sunat, dia semai kodok. Beratlah kitanya. Kita hutang banyak dulu. Tahu dah dulu tinggal semayang. Tapi dah insah diri juga. Umur panjang, bukan kita nak bayar hutang. Tak mau belajar dengan saya. Kisah apa? Kisah kodok semayang. Tak boleh semayang sunat. Tak mau belajar. Sebab apa? Dah bila kita main sunat? Apa bila? Susahlah main fardu. Kau tinggal dulu. Kita banyak tinggal. Tu nak tanya dahi. Banyak tinggal fardu. Dia bincang nak semayang sunat. Bukan tanya dahi dah. Kena jek dah. Kena jek dah. Kena be kungfu dah ni. Kena be kungfu terus dah. Ada tanya dahi tu. Dah dia kena faham. Dosa tinggal semayang. Lepas tu macam mana nak qada? Macam mana nak menggunakan masa? Tu kena balik pada ilmu. Tu balik pada ilmu. Kalau kita jumpa dengan orang yang baru berjinak dengan semayang pun, kita ada cerita bab qada ni. Tak ada cerita. Kita cerita dia ilmu dulu. Saya ni tinggal semayang banyak dulu. Belajar dulu. Belajar fardhu tauhid, belajar fardhu fiqh, belajar pada tasawuf, biar faham bab ilmu. Okey, nampak dah macam mana akidah semayang. Mula-mulalah perlahan belajar bab taubah, belajar bab qada semayang. Bukan kata awak baru main masjid hari ni dah. Baru nak belajar, awak kena qada nanti dulu. Nak qada apa pun biar ilmu dulu. Biar dia faham dengan ilmu. Barulah orang yang belajar dulu tinggal semayang, dia qada senang-senang je, tak ada nak baloh pun, tak ada nak kira pun. Padahal ni nak baloh dengan semayang sunat. Lepas tu marah pula kau mengajar. Kata susah sungguhlah. Atau kata dia kena pelan-pelan, dia tak boleh.
Kau baca tadi tu, kalau ambil setakat tu kok, memang beratlah kena. Biar kena faham satu. Tapi maknanya kalau kita berhadapan dengan orang yang dia baru semayang, dah bukan cerita qada, bukan cerita qada. Cerita taubah. Taubah ya, tapi cerita ilmu. Dia nak bertaubah, salah satu rukunnya qada. Dia bukan kata qada, taubah tu sendiri ilmu dulu. Dia nak taubah, ilmu. Ilmu itulah jalan taubah. Sekarang qada salah satu rukun taubah. Dia nak taubah, pun sendiri pun ilmu dulu. Barulah pergi pada taubah. Tinggal semayang. Berapa rukun taubah? Salah satu rukun taubahnya qada. Macam mana cara nak qada? Itu balik pada orang kita Fatimah ini. Ada gitu, kena susun. Itu balik pada ilmu. Dia payah nak cari dalam kitab Fatimah ini susunan bab qada semayang ni. Jadi bagi orang yang dia berkewajipan qada semayang, dia kena belajar asing. Dia kena cari guru, belajar cari khusus. Sebab kita nak jumpa balik kitab Fatimah ini payahlah. Orang lain tidak ada masalah macam kita. Kita ada masalah nak kena qada sembahyang banyak. Atau kita cari guru khas, belajar khas macam mana nak mulai. Tapi hak bab belajar permulaan ilmu fardhu ain tak kata tu tak dah. Lepas dia kemah dah ilmu, dia pun mulalah nak pergi pada bab qada sembahyang, dia kena belajar asing. Jangan qada sembahyang tanpa ilmu. Qada je. Lepas tu makcik mana makcik? Mai sunat budak makcik nak qada je. Dah hutang makcik banyak ke? Biasa orang perempuan tak ada tinggal semayang mana? Orang lelaki banyak. Tak banyak ustaz lepas tu kenapa main qada je? Tak apalah, kalau qada lebih pun boleh jadi pahala sunat. Siapa ajar gitu? Siapa ajar gitu? Tu salah pengajian tu. Salah pengajian. Ada orang tua gitu. Hak tadi hak malah ke qada. Hak ni hak rajin ke qada? Rajin dah lalu. Qada qada. Mai sunat dak langsung. Dah hutang makcik banyak ke? Tak ada banyak ustaz lebih lama dah. Lepas tu makcik qada. Tak apalah makcik qada, boleh pahala sunat. Siapa ajar gitu pula kata salah orang gitu tu. Hak ni terlebih pula nak qada. Hak tu tambah ke qada nak mai sunat. Susah sungguhlah. Ada saya pernah jumpa gini. Dia qada je kerja dia. Dah makcik lama mana makcik qada? Bertahun dah ustaz orang sembahyang sunat saya qada, orang sunat saya qada. Lepas tu makcik tinggal sembahyang ke masa muda. Dok tinggal mana dia kata. Lepas tu ada pula qada. Kenapa qada? Sebab sembahyang dulu saya dak belajar mana. Dah belajar mana? Sembahyang mai dulu tak sah ke? Memang banyak tak sah. Tak sah mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak sah juga ke? Mana kena apa dia? Kena ilmu. Dia tak boleh tergesa-gesa. Pokok makan balik pada ilmu. Waktu kena belajar buat asingan lah kalau bagi orang yang masalah dia tersendiri. Dia masalah qada dia kena belajar suku. Ada ni. Tapi waktu ini memang comel. Bab qada semayang, susun macam mana, kena ikut tertib semayang. Kena ikut tertib semayang. Walaupun mana 2-3 muka surat je dalam kitab Fatimah tapi disusun comel. Disusun comel berkaitan dengan macam mana nak atur berkaitan dengan qada semayang. Ambillah. Lepas bicara berkaitan dengan syarat wajib semayang, kemudian baru pergi masuk 17 syarat sah semayang ada 5 perkara. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Selesai bab taharah. Habis bicara bab taharah. Masuk kepada syarat solat yang ketiga. Menutupi aurat. Menutupi aurat ni laki-laki dan hamba perempuan. Laki-laki ni walau sabian, walaupun kanak-kanak lelaki. Walaupun kanak-kanak lelaki. Pada ni walaupun kanak-kanak lelaki yang belum balik ni, kanak-kanak lelaki ni belum balik, sekalipun wajib mak ayah pastikan anak semayang dalam keadaan menutupi aurat.
Dalam keadaan menutupi aurat. Walaupun sobiyan ni kanak lelaki yang belum balik. Kanak lelaki yang belum balik. Walaupun ada pandangan tak dinafikan. Kanak lelaki yang belum balik tidak wajib menutupi aurat pada masa sembahyang. Itu pandangan tu sudut ceritalah. Pelik dia orang pula kan. Mari budak-budak belum balik, umur 9 tahun 10 tahun luar pendek mari sembahyang. Lelah pula kita nak dah. Ada ustaz mengajar tu. Memang ada pandangan. Tapi dalam kitab kita ni walaupun kanak lelaki dia wajib menutupi aurat. Lelaki dan hamba perempuan. Hamba perempuan ni walaupun hamba mukatabah, hamba yang diangkat kitabah. Pada ni yang penghulu dia kata kalau kamu dapat bayar duit begian-begian kamu merdeka. Maka hamba ni pun khija nak cukup duit di merdeka. Ataupun ummu walad. Ummu walad ni penghulu dia pakai boleh anak. Bila penghulu dia mati, ummu walad ni merdeka. Dia tak akan jadi dia tak, sebab anak dia tu bukan hamba. Anak dia bukan hamba. Walaupun maknanya hamba mukatabah ni yalah. Dia bukan kata hamba yang mukatabah, hamba muba'at pun. Walaupun hamba yang muba'at. Hamba yang muba'at ni dia ada hamba yang dia panggil hamba yang panggil hamba yang mudabbarah. Hamba yang mudabbarah, hamba yang diangkat tadbir. Ulu dia kata kalau aku mati mu merdeka. Jadi dia mati merdeka. Ataupun hamba yang muba'at. Hamba muba'at ni hamba separuh. Hamba separuh. Jadi hamba ni dua orang beli, penghulu dua orang beli hamba ni. Jadi seorang merdeka, seorang lagi hamba, seorang lagi penghulu tak merdeka. Hamba ni separuh je lah. Separuh je hamba dia. Dia hamba beli kursi dua orang. Kursi dua orang. Jadi penghulu dia seorang lagi ni merdekakan dia. Merdekakan dia. Pada ni. Maka seorang lagi tak merdeka. Maknanya apa? Hamba separuh lah. Aurah dia sama. Aurah hamba sama dengan aurah lelaki. Mana? Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Hamba perempuan aurahnya antara pusat dan lutut. Ni di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang. Tak. Adapun di luar sembahyang, hamba perempuan di hadapan lelaki ajnabi sama dengan perempuan merdeka. Di hadapan lelaki ajnabi, hamba perempuan aurah dia sama dengan perempuan merdeka. Ini aurah dalam semayang. Aurah dalam semayang. Jadi aurah hamba dalam semayang antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Mana hamba perempuan pakai kain pelekat. Atas dia betih pun sah semayang hamba perempuan. Atas tu bukan aurah. Hamba perempuan. Tapi bukan orang lelaki ajnabi boleh tengok. Oh, kalau hamba perempuan pakai gitu semayang masjid ladang pula, tak ada tabir, tak ada dinding, tak ada apa, dak semayang orang lelaki. Dah hamba perempuan jujur belakang pakai kain pelekat setakat lutut je. Antara pusat dan lutut. Aurah dia macam lelaki. Itu aurah dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab kalau hamba perempuan aurah dia macam perempuan yang merdeka, jadi tuang dia banyak belanjalah. Pakaian semayang kena beli hak lain ke dia sebab dia nak semayang. Jadi banyak belanja mereka, penghulu tuang dia ni pula. Sebab tu dalam bab semayang, hamba perempuan aurah dia macam lelaki saja. Lelaki merdeka, lelaki hamba sama, tak ada beza. Ini masalah perempuan. Perempuan merdeka dengan kita di hadapan. Perempuan hamba ni sama dengan aurah lelaki. Lelaki merdeka, lelaki hamba sama aurah antara pusat dan lutut. Ada antara
pusat dan lutut. Pelik tak? Kemudian kita bicara hamba ni ilmu. Hamba tak ada sekarang. Hukum hamba kekal. Hukum hamba kekal. Cuma amalannya dibatalkan oleh hukukul insan, antara bangsa, hak kemanusiaan. Tapi syariat kita, hamba ni kekal. Pada ni di akhir zaman berlaku peperangan antara umat Islam dengan kafir. Umat Islam akan kembali menang, maka yang kafir akan dijadikan hamba. Tapi kita kena faham, hamba dalam agama kita bukan hamba negro tu. Negro hok mak saleh. Oh, tu dia maknanya. Hok negro tu di Amerika tu kan. Jangan faham hamba gitu dalam Islam. Dalam Islam, hak hamba sangat-sangat terpelihara. Dan memerdekakan hamba sangat-sangat dituntut pada agama. Dan banyak kafarah denda dalam agama ni kena merdeka hamba. Ada ni. Tapi nak ceritanya, bila kalau peperangan, orang kafir ditawan oleh Islam, dia akan jadi hamba. Tapi ada hak dia. Tapi ingat, kalau peperangan yang dimenangi oleh orang kafir, orang Islam ditawan, dia buat macam mana? Orang kafir buat macam mana ke orang Islam? Faham tak ni? Sejarah dunia sekarang, orang kafir buat macam mana ke orang Islam? Tak usah cerita hak Israel laknatullah tu. Hak tu bukan manusia, tu haiwan tu, binatang. Hak tu tak ada hati perut tu. Kafir lain. Macam mana kafir apabila dia menawang orang Islam? Macam mana dia buat? Pandai ni. Macam mana berlaku di Bosnia? Macam mana orang kafir buat pada orang Islam? Apabila dia memenangi peperangan, bila orang Islam ditawan, orang Islam menang peperangan, orang kafir ditawan, maka dijadikan hamba. Tapi ada hak mereka, akan dijaga hak mereka. Tunggu masa akan dimerdekakan, akan dimerdekakan, akan dimerdekakan. Ada hak mereka sendiri, ada hukum atas mereka sendiri. Bukan hamba yang kita faham, hak negro, hak Amerika buat hamba tu. Hak tu dia mana? Dia bubuh besi di keting apa dia? Hak tu hak soling hak tu. Hak tu dia anggap hamba tu bukan manusia dah. Kita faham hamba dalam Islam pun hamba ada juga. Macam hak putih hak ke negro. Jangan salah faham. Ada ni. Cuma amalan sekarang dibatalkan. Akhir zaman akan ada kembali amalan dia. Tapi ada hak yang sangat ketat dalam agama. Hak yang sangat ketat. Mana kalau orang Islam, kalau peperangan ditawan oleh orang kafir, tak boleh nak cerita apa yang dibuat. Tak tergamuk nak cerita apa yang dibuat. Ada ni. Kalau adalah video-video, tak boleh nak tengok apa yang mereka buat kepada orang Islam. Itu orang kafir. Ada ni. Kita boleh tengoklah macam mana orang Islam duduk di tempat orang kafir. Macam mana orang kafir duduk di tempat orang Islam. Aman damai. Sorak rambut pun dah cabut dianya. Itu dia orang Islam. Baiknya orang Islam. Sungguh kalau orang kafir menang peperangan, dia menguasai tempat orang Islam, hancur lebur dia buat. Orang Islam tak. Pada ni dia jadikan sebagai hamba. Ada hak dia, terpelihara hak dia. Sudah hamba ni dituntut merdeka. Pada ni. Tapi nak ceritanya, syariat hamba ni kekal sampai kiamat. Bukan hukumnya terbatal, tidak. Cuma amalannya tiada sekarang. Pada ni. Jadi hari ni kita bicara bab hukum lah. Perempuan hamba aurah dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Sebagaimana aurah lelaki. Walaupun hamba tu hamba mukatabah, hamba umul wala, hamba mudabbarah, hamba muba'adah, sama je. Aurahnya antara pusat dan lutut.
Pusat bukan aurah, lutut bukan aurah. Yang aurahnya antara pusat dan lutut. Tapi wajib menutupi pusat, menutupi sebahagian lutut untuk menutupi antara. Yang aurahnya antara, bukan diri pusat. Aurahnya antara, bukan diri lutut. Mana kalau lutut tu nampak sebahagian, solatnya belum lagi batal sebab lutut bukan aurah. Walau khalian, walaupun menyepi, walaupun seorang diri, fi zulmatin, pada tempat yang kelam, tempat yang gelap, seorang diri, tempat gelap, seorang diri, tempat gelap sekalipun, wajib menutupi aurah antara pusat dan lutut. Kemudian hak ni hak wajib ditutupi. Kita balik pada orang lelaki lah. Menutupi badan lelaki, menutupi kepala lelaki, hukumnya adalah sunat. Sembahyang tanpa menutupi badan, kepala, hukumnya makruh. Pada ni menutupi badan ni, tak ada baju pun, ambillah kain bubuh atas bahu, tutup. Apa? Beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau orang nak jumpa dengan kita tak pakai baju tu pun nampak dah kita tidak menghormati orang nak jumpa dengan kita tu. Dan ni mari tu baik apa? Kending apa? Hodok baju panggil apa? Kending tau. Panggil kending. Tu baik gitu je. Allah tak baju. Macam mana? Ada adab tak? Itu dengan orang tu. Dengan orang. Ni kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menutupi badan, menutupi kepala, hukumnya adalah sunat. Hak ni hak bicara hak aurah yang wajib ditutup. Di dalam solat bagi lelaki dan juga bagi perempuan hamba. Bagi hamba perempuan, barang yang antara pusat dan lutut. Ada ni. Lil khabaris sahihi la yaqbalullahu salata haidin ay balighin illa bi khimar. Berdasarkan hadis sahih, Allah tidak menerima solat orang baligh kecuali dengan mengenakan illa bi khimar. Khimar ni dia di sini apa? Mekena. Ditulis lepas tu tutup kepala wanita. Khimar ni tudung kepala tu. Ni tudung kepala. Jadi sekarang ni hadis ni dalil dalam solat kena tutup ni. Tapi sakatan antara pusat dan lutut tu hadis lain pula. Ini dalil semata-mata nak solat kena tutup. Adapun aurah antara pusat dan lutut tu pula, tu hadis yang lain pula. Ini dalil nak solat kena tutup. Tak boleh solat dalam keadaan tak tutup apa-apa. Bi khimar ni mengapa? Dengan tutup, kena ada tutup semayang ni. Kita ni kena ada tutup, tak boleh semayang kadang telanjang. Kemudian tutup tu kalau lelaki antara pusat dan lutut, tu dia hadis lain pula. Tu hadis lain pula. Ini hadis hanya menjadi dalil bahawa orang yang solat dia kena dalam keadaan dia menutupi, bukan dalam keadaan telanjang, tidak. Menutupi itu pula aurah lelaki hadis lain, aurah perempuan hadis lain. Aurah lelaki hadis lain, aurah perempuan hadis lain. Tapi sini ni berkaitan dengan solat orang yang balik. Ni solat orang balik ni. Sebab tu timbul ada pandangan kalau belum balik tak wajib menutupi aurah. Sebab dalam hadis ni sebut solat haidin. Haid ni orang yang haid, ini orang yang balik. Tuan tak terima solat orang balik, malaikat kena dia menutupi. Solat orang balik. Lepas tu kalau kanak-kanak belum balik, tu timbul pandangan tu. Lepas tu hak dalam kitab kita
walaupun kanak-kanak lelaki wajib menutupi aurah. Nanti aurah perempuan merdeka, walaupun kanak-kanak perempuan merdeka wajib menutupi aurah. Tapi hadis yang didatangkan ni hadis dalil wajib menutupi ketika solat, bukan dalil aurah lelaki antara pusat dan lutut. Wa yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurati. Jadi kita tengok sikitlah, tengok berkaitan dengan pembicaraan aurah bagi laki-laki dan juga bagi hamba perempuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.